Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah kita dah sampai sebenarnya pelajaran kita semalam dah berakhir pun. Dari segi uh, lesson pelajaran dah habis dah lah. Cuma hari ni kita cuba kukuhkan ataupun kita cuba nak apply apa yang kita dah pelajari sepanjang sesi kelas ini kita ni dengan membuat semakan terjemahan menggunakan mushaf latihan ya pada muka surat 3. Mushaf latihan tu pada tuan-tuan puan semua, pada pelajar-pelajar, kalau dah ada beli buku yang nipis sekali tu, dia satu set tu ada buku yang nipis, dia tulis depannya mushaf latihan terjemahan 1 juzuk. Okey, hari tu kita dah buat Fatihah dan kita juga dah buat ayat 1 sampai 5. Jadi hari ini kita akan teruskan dengan muka surat 3. Jadi pada muka surat 3 ni, kalau kata kita sedang buat tu, kita dapati macam kita kurang jelas apa-apa yang maknanya perkara yang kita dah pelajari tu kita kurang jelas. Kalau nak saya explain, jangan malulah, silakan bertanya, onkan mic semua. Jadi mungkin kita akan cubalah, kita akan beri penjelasan berdasarkan apa yang kita dah pelajari. Kalau benda tu belum belajar, maknanya kita katalah belum lah. Jadi kita rasa tenanglah sikit kot. Jadi dekat sini latihan ni macam biasa. Macam hari tu yang kata kunci diberi ataupun kosakata diberi. Tapi tugas kita ni bila kita buat ni kita kena perhatikan kod-kod tu. Maknanya ini sepatutnya sebagai clue memberitahu kita. Kalau kita nampak contoh fi'il FDR, maknanya ini fi'il madhi. Kalau fi'il madhi apa yang kita perlu buat dulu? Kita tambah dulu perkataan telah. Contoh macam ni. Oleh ia. Telah oleh ia. Apa? Oleh siapa? Ni bukan oleh ia sebab dia sebelah dia ada palang R. Jadi maknanya telah ingkar oleh mereka. Mereka. Itulah. Itu yang saya nak dengar tu. Kalau kita tak tahu vocab tak apa. Kita tak dapat vocabnya tak apa. Jadi kalau boleh pun jangan banyak sangat tulis. Perkara ni macam kita kena buat dululah. Kita kena buat latihan. Kemudian kita buat semakan. Okey, sekarang ni kita semak sama-sama ya. Okey, kita mulakan pada ayat 6 ni. Saya besarkan sikit ni. Jadi kita macam lepas kita buat ni kita akan baca. Lepas kita terjemah aja kita baca lagi sekali. Lepas kita tulis ni maksud saya. Baik, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Jadi inna terjemahan dia sesungguhnya. Okey, kita dah tahu ni, kita tak payah tulis lagi. Alladzina orang-orang yang betul, orang-orang yang kafar telah ingkar oleh mereka sawa'un sama sahaja. Jadi kita boleh tambah adalah. Sebab dia besar kan. Terus khabar marfu adalah sama sahaja. Tak dengar ya. Ala atas him mereka. Adakah jauh tu. Adakah okey. Anzarta telah mengancam oleh kami, oleh mereka. siapa? telah mengancam oleh kami. Kenapa kami bawah tu tulis i? Engkau. Tak engkau. Oleh engkau. Oleh kau. Akan mereka. Akan mereka. Akan apa? Tidak. Atau Am atau tidak. lam tidak.
Tidak. Tunjuk. Lepas tu I. Engkau mengancam Engkau mengancam akan mereka. Mengancam. akan Akan. mereka. Kat sini engkau mengancam. Akan tu Akan mereka. akan mereka. Jadi lepas tu, la Tidak Tidak guna mereka beriman. 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 Jadi bila kita dah buat ni, bila kita dah siap, bila kita tuliskan jawapan tu, kita cuba baca semula. Jadi kita cuba make sense apa yang kita terjemah tu. Sesungguhnya orang-orang yang telah ingkar oleh mereka adalah sama sahaja atas mereka. Adakah telah mengancam oleh engkau akan mereka atau tidak? Tidak mereka. Mengancam akan mereka, tidak mereka beriman. Macam itulah. Faham tak ayat tu? Dapat tak maksud dia? Dapat kan? Ya. Jadi kita make sense lagi. Kita fikir pula. Allah berfirman, orang-orang yang sesungguhnya, Allah kata orang-orang yang ingkar itu, orang-orang yang telah ingkar, sama sahaja. Sama ada engkau mengancam mereka atau engkau tidak ancam mereka, tetap tidak mereka beriman. Maksud kita bolehlah mafhum tu macam tu. Kita nak terjemah secara satu-satu tu, kita kena apply apa yang kita dah belajar. Baik, kita cuba dengan ayat 7. Khatamallah Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azimun. Baik. Pertama, telah mengunci oleh ia. mengunci oleh Allahu, ada isim bersama oleh. Betul. Oleh Oleh Allah. Ala atas qulubi, hati-hati hati Bagi mereka. bagi mereka. Ni apa nak tambah bagi? bagi mereka. Kerana dia mudhafun ilaih, dia perasa nama. Hati bagi mereka, wa Dan ala atas sam'ihim, Pendengaran mereka. Pendengaran bagi mereka. bagi kita nak dengar tu. Bila dia perasa nama, maknanya dia benda yang kita kena tambah. Okey. Wa Dan ya, dapat tu. Ala ni dah tak payahlah, dah tak payah tulis lagi dah. Dah boleh dah. Atas absarihim. Ni pun sama. Penglihatan bagi mereka. penglihatan Bagi mereka. Ni adalah jamak taksir, jamak taksir. Jadi kita kena doublekan, gandakan. Pelihatan bagi mereka. mereka. Okey, sekarang ada isim yang baris dhamma tapi dalam bentuk nakirah. Lepas tu di bawah dia tulis mubtada. MTD maknanya mubtada, MKHR maknanya muakhar. Berarti dia adalah mubtada yang dikemudiankan. Kalau mubtada kan patutnya duduk depan. Tapi kalau mubtada duduk depan, dia dah mesti dalam bentuk isim makrifah. Sekarang ni kerana dia isim nakirah, dia diakhirkan. Diakhirkan jadi Isyawah. Tutupan. Terdapat. tambah apa? Terdapat. Ya. Kita tambah terdapat ataupun terdapat Tutupan. 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 Teacher. Ya. Dia dikebelakangkan sebab ada syiwi jumlah, betul ke? Ya. Dekat dia mula ni tadi syibi jumlah. Wa ala absarihim ghishawah. Jumlah. Tak on lagi mic tu. Dan Sikit. bagi mereka Ada soalan. Ghishawah tu
perempuan lah tu. Isim muannas. Okey. Yang Satu. satu lagi saya nak tanya soalan absarihim tu penglihatan tu dua tu Jamak taksir. jamak taksir. Jamak taksir ni kan tak ada formula. Dia kita kena biasakan. Maksud kita dah tahu ni jamak dah. Kita terjemah macam tu lah. Absar ni banyak juga. Absar. Maknanya memang dia jamak taksir. Kalau satu dia jadi apa? Basar, pelihatan. Basar. Jadi absar. Macam kitab, banyak dia jamak taksir kutub. Rasulun, satu rasul, seorang rasul, rusulun, rasul. Dia jamak taksir macam tu. Tak ada. Dia tak ada formula. Dia memang macam itulah. Okey. Kalau jamak muannas salim ada formula. Alif ta di akhir kalimah. Kalau jamak muzakkar salim ada formula. Ya nun baris fathah di akhir kalimah. Jadi macam formula tu senang. Tapi jamak taksir tak ada formula. Jadi kita macam kena biasalah. Kalau kita dah jumpa tu, kita tahu dia jamak taksir, kita buat pembetulan. Maksudnya macam tu. Maksud kita dari segi terjemahan, itulah datangnya guru tu macam kita beritahu. Okey, ni kena 2 kali. Okey, wa Dan da bagi. Betul. Hum Mereka. Sama juga mubtada muakhar. Jadi tambah terdapat ataupun ada. Azabun apa? Seksa. Siksaan. Jadi kat sini adalah frasa sifat. 2 ni frasa sifat. Apa kita nak tambah? Yang Kita tambahlah yang dahsyat. kurungan. Yang dahsyat. Dahsyat. Ataupun besar. Besar boleh. Okay. Tapi kalau perkataan ni tengok kepada konteks juga. Kalau Allah Al-Azim. Tapi azim maknanya yang agung. Allah yang maha Panas. agung. Jadi ataupun kalau macam ni, kalau takkan nak cakap siksaan yang agung, dia sama ada siksaan yang besar. Tapi yang lebih, maksud kalau besar tu macam mana besar? Besar dahsyat lah. Ngeri. Tapi tak boleh cakap ngeri, tempat perkataan tu tak ada kat situ. Besar. Okey. Jadi kita ulang balik. Telah mengunci oleh Allah atas hati-hati bagi mereka dan atas pendengaran bagi mereka. Dan atas pelihatan-pelihatan bagi mereka terdapat suatu tutupan. Dan bagi mereka terdapat, ataupun ada pun boleh ni, terdapat ni boleh juga ada. Dan bagi mereka terdapat siksaan yang dahsyat. Ni tambahan. Kalau kita bubur dalam kurungan macam ni, maknanya ini dari segi nahu. Dari segi aspek nahunya tu. Okey, kita cuba pula. Okey, ada siapa-siapa nak cuba? Nanti macam nak buat seorang-seorang. Boleh je. Tapi maknanya saya ada kat sini, saya bimbing. Yang kat offline ni pun boleh. Ataupun yang online pun boleh juga. Tak nak? Semua nak buat. Daripada manusia. Okey, manusia. Man. Tak muakhar juga. Kita tambah apa? Tak ingat. Terdapat kita tambah. Dia sama. Kalau kita tengok, dia sama. Kita tambahan tu. Sama. Terdapat. Terdapat. Ataupun lebih senang kita kata adalah. Ada. Man. Apa? Bukan min. Ni warna hitam. Isim. Isim. Jadi, man orang yang. Warna hitam. Orang yang. Yaqulu. FR. Yaqulu. Dia berkata. Exactly. Ia berkata FDK. Amanna.
Amanah. FD, kalau FD je tambah apa dulu? Telah beriman oleh ia. Oleh kami. Okey. Okey. Telah beriman oleh siapa? Nana kami. Telah beriman oleh kami. Telah beriman oleh kami. Ya, kalau beriman, lepas tu ada B, terjemahan B ni dengan ke kepada? Kepada Kepada Allah. kepada Allah Wa, dan B dah tahu dah. Dan bagi kepada. dan Baru kepada Hari akhir. yaumil akhir. Ni pada hari Hari akhir. yang Betul. Pada hari dan kepada hari yang al-akhir. yang Kemudian. Wa, ni waw hal. Ingat lagi tak? Kita masa belajar sedang terjemah sedangkan. tidaklah mereka Ya, tidaklah Tidaklah mereka bi mereka orang-orang dengan mukmin, orang yang beriman, orang-orang yang beriman. kadang-kadang kalau kita nampak macam ni, ma ni gandengan dia lepas tu ada B. Ada kalanya kalau kita tak terjemah, maknanya kalau kita tak terjemah B ni pun tak mengapa. Dia dah maksud dia tidaklah. Dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Tapi kalau kita nak terjemah pun boleh je. Dia dengan kat sini dia bukan maksud bersama ni. Dia memang harfu jar tu ada di situ. Baik, kita ulang balik ayat ni. Ya. Mukminina tu mukmini tu sebab ada huruf jar di depan jadi mukmini lah. Dia tak boleh jadi mukminun, betul. Yang mukminu nun kan jadi. Yang ni banyak juga. Ini banyak juga tapi kedudukan dia majrur sebab dia ada kerana ada jar, dia kena jadi mukminin. Kalau biasa dia boleh jadi mukminuna. Tapi disebabkan harfu jar, dia baris akhir tu berubah. Tapi perubahan dia bukan dengan harakat, perubahan dia dengan ya, huruf ya. Kalau tak ada B tu jadi hum mukminun kan betul. Macam biasanya begitulah. Ataupun boleh juga mukminin. Tapi bukan maknanya baris mansub tu yang fathah. Ada nanti modul 2 penjelasan. Tapi ni sekarang gini je. Kalau nampak harfu jar, dia mesti jadi majrur. Dia majrur dengan ya. Maknanya dia jadi macam kasrah lah. Kita kata pengganti kasrah tu ya. Mukminin. Okey. Kalau tidak kalau kau cari pasal lebih rapi kawan kafir Malaysia ni akan wal afna Inna kalau kau pasal lebih rapi kawan kafir Malaysia tengah baca yang mana tak ada. Kelas lain. Kelas lain banyaknya kelas. Ada banyak kelas. Susah ni. Jadi cuba terus dulu. Sekejap lagi tengok rakaman. Yuqatiluna wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Okey, sebelum tu saya nak tanya, yang ayat ni tadi faham tak cerita dia? Faham tak ayat ni? Baca lagi sekali. Dan daripada manusia, mana daripada manusia itu, dan mana sebahagian daripada manusia itu ada orang yang ia berkata. Jadi bila kita nampak macam ni, kita nampak ia berkata tu kan, boleh nampak dia berkata apa, ini merupakan macam subjek lain dah. Maksudnya cerita lain. Kita nampak ada, kita boleh letak quote unquote kat situ. Maknanya mereka berkata, ia berkata telah beriman oleh kami. Maka mereka mendakwa, boleh jugalah, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari yang kemudian. Jadi itu kata mereka. Jadi kita macam kita kurungkan dia tu as if quote unquote kan. Wa ma hum bimu'minin. Ya Allah serlahkan balik.
sedangkan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Ni maknanya dakwaan mereka. Ni dalam fi'il madhi, ini fi'il mudhari'. Maknanya perkara ni sentiasa je berlaku. Ada je daripada manusia ni orang yang suka mendakwa, oh kita kami orang beriman, kami telah beriman. Tapi sebenarnya Allah kata mereka tak beriman. Allah yang kata. Jadi boleh jadi kat kita tak? Boleh jadi juga. Jadi kita ambillah pelajaran. Na'udzubillah. Semoga kita bukan saja di mulut tapi juga di dalam di hati dan juga di tindakan kita. Ayat 9, yukhadi'una Allah wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Jadi yukhadi'una macam mana? Mereka menipu. Hendak menipu. Mereka Mereka hendak hendak menipu. akan Allah. Mereka hendak menipu. Jadi ada baris atas tambah Akan Allah. Akan Dan wa Allah. dan Orang-orang yang amanu mereka telah beriman oleh mereka. telah beriman mereka apa? telah Oleh beriman oleh mereka, betul. FDR. Waw hal sedangkan tidaklah sedangkan tidak mereka menipu illa Melainkan kecuali akan diri diri bagi mereka bagi mereka. Sebab dia sama. Maknanya dia ada dia ni sama, dia ikut balik semula yang tadi ni. Kan? Mereka hendak menipu akan Allah dan mereka hendak menipu orang-orang yang beriman. Lepas tu dan tidaklah mereka menipu akan Allah, maknanya kecuali mereka menipu akan diri-diri mereka. Dia maknanya dia ni objek juga kepada yang ni. Mereka menipu akan diri-diri bagi mereka. Kalau kita buang ni, kita buang ilah, maknanya macam itulah. Mereka menipu akan diri-diri bagi mereka. Tapi sekarang kita macam tak perasan tu sebab ada wa, ada ma, ada ilah. Kita macam mana pula? Tapi dia masih lagi isim berbaris fathah selepas fi'il. Masa kita belajar ayat kan, struktur ayat. Macam itulah. Sedangkan tidaklah mereka menipu kecuali akan diri bagi mereka tidak mereka sedar. mereka sedar. Jadi ulang balik. Mereka tu bercakap begini, mereka bercakap seperti yang di atas ni tadi. Mereka hendak menipu Allah dan mereka juga nak menipu orang-orang yang telah beriman. Padahal Allah kata tidak, mereka dapat menipu Allah, menipu orang beriman. Bahkan mereka menipu akan diri bagi mereka dan tidaklah mereka sedar. Tak perasan, tak sedar diri. Maknanya nak cuba, kenapa cakap macam ni? Allah tahu. Nak tipu Allah, mana boleh. Macam itulah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi kita boleh terus di dalam hati bagi mereka ada maradun. penyakit. Ada suatu penyakit. Lepas dia ada fi'il madhi, kita terjemah sebagai lalu zada FD. Telah menambah akan mereka. Domir selepas fi'il kita tambah akan mereka. dia bukan dalam fi'il tu sendiri tapi dia dah kat luar. Kalau kita tengok dari segi color pun dia warna hitam.
Dia bukan warna merah. Kalau dia warna merah, maknanya dia terkandung di dalam fi'il tersebut. Itu tak kira dhamir yang datang selepas fi'il. Itu dhamir ataupun pelaku yang ada dalam fi'il. Tapi dekat sini dia ni adalah objek, dia maf'ulun bih. Lagi satu kita boleh tengok sini. Kalau ada maf'ulun bih, makna dia korespon yang ni kan. Kita tambah akan. Lalu telah menambah oleh ia akan mereka. Okey, baris. Oleh Allah. Itu nak tambah tu oleh Allah. Sekarang maf'ulun bih tambah apa? Akan suatu penyakit. yang lain. Ini boleh maknanya penambahan dari segi mafhum lah, yang lain. Akan. Ya, betul. Ada maf'ulun bih, kita tambah akan. Di dalam hati-hati bagi mereka ada suatu penyakit. Lalu telah menambah oleh ia akan mereka oleh Allah akan suatu penyakit yang lain. Ni kalau dengar tadabbur pasal penyakit hati ni, menariklah. Maksudnya macam wow. Kita know kan, tidak siapa pun terlepas dari penyakit tu. Kan, penyakit ragu, penyakit yang mula-mula singgah kat dalam hati manusia, penyakitnya ragu. Dengan apa? Dia ragu dengan Quran, dia ragu kepada Allah, dia ragu tu akan menambahkan penyakit lain, sombong. Lepas sombong, dia jadi kedekut. Dia jadi macam itulah asal dia daripada penyakit ragu. Itu penyakit. Dia doubt. Sedangkan awal-awal lagi surah Baqarah ni kata apa? Zalikal kitab la raiba fih. Tiada sebarang keraguan. Itulah penyakit tu. Siapa yang mula-mula dapat penyakit ragu tu? Iblis. Iblis kan? Dia ragu. Kenapa dia macam ragu? Kenapa Allah buat macam ni? Adam ni macam ni, makhluk macam ni. Dia ragu dengan perintah Allah. Semua sujud pula. Jadi dia sujud, engkar, tak nak buat. Penyakitlah tu. Sombong. Yang lahir daripada ragu. Tak yakin dengan penciptaan Allah dan sebagainya. Okey, dan bagi mereka tambahan apa? Ada apa? Ada Siksaan. Siksaan apa? Yang pedih. Yang pedih. Tambah yang pedih. Betul. Dengan apa yang warna hitam maknanya diisim. Kanu macam mana? Madi nakis adalah mereka yakribuna. Mereka berdusta. Fi'il mudhari'. Jadi kalau fi'il mudhari' kita nampak je macam dia punya pelaku tu bawah tu jadi teruslah kita terjemah mereka. Mereka apa? Mereka berdusta. Kan kita boleh buatlah melalui kosakata. Okey, setakat ni ada soalan? Ustazah, saya nak tanya yang tadi tambahan ada dengan apa Terdapat. tadi? Tu saya tak berapa nak faham. Bila yang kita tambah tu? Okey, bila dalam syibhi jumlah. Dalam syibhi jumlah kita belajar jumlah ayat tidak lengkap. Ayat tidak lengkap kita nampak macam nilah fi qulubihim ni ayat tidak lengkap. Sebab dai dengan harfu jar. Tetapi bila ada je macam ni kan, ada isim marfu' ataupun isim nakirah, isim yang berbaris dhammah, maksudnya nakirah lah. Ini yang kita tambah ada. Berarti dia dah melengkapkan. Dia menjadikan syibhi tadi dia dah tak. Cuma sepatutnya yang marfu' ni duduk depan. Tapi dalam hal ni dia dikemudiankan. Kalau dia betul-betul mubtada' khabar kan kita tambah adalah. Tapi kerana dia mubtada' yang dikemudiankan kita tambah ada. Ada satu penyakit. Jadi di dalam hati-hati bagi mereka ada suatu penyakit. Dia mesti dia macam dhammah. Lepas tu dia ni dia nakirah. Kalau dia nakirah, maknanya dia ni
Lepas tu dia dalam syibhi jumlah. Hmm. Nampak macam dalam syibhi jumlah. Memang ada dia lepas syibhi jumlah. Lepas tu. Macam itulah. Jadi kita tak boleh, macam kita tak boleh potong ayat tu, lepas tu kita letak maradun ni macam sebahagian daripada ayat yang ni. Tak boleh. Dia ni adalah this ayat. Ini satu ayat. Okey, maknanya ini adalah satu ayat yang lengkap. Sebab dia ada isim yang baris dhammah tu, jadi dia dah lengkap. Kalau ini sahaja, ini bukan lengkap. Jadi syibhi jumlah tu dilengkapkan dengan Adanya maradun. yes. Macam tu. Macam tu juga. Zabun pun gitu juga. Ini maknanya ini syibhi jumlah, syibhi jumlah dia. Lahum ni kan. Sebab ada harfu jar. Tapi bila walahum azabun alimun, maknanya kita dah ada pula isim yang berbaris dhammah dalam bentuk nakirah, dia terus dah faham. Ayat tu dah lengkap kerana dia memberi kefahaman kepada pendengar dan penuturnya. Dia faham, maknanya itu ayat lengkap dah. Dan bagi mereka ada. Sebab tu kita tambah ada. Kalau kita tak tambah tu dia macam bunyi dia tak lengkap juga. Bagi mereka siksaan yang pedih. Jadi kita nak menjelaskan mubtada' muakhar ni. Maknanya dia tu mubtada' tapi dikemudiankan. Bila dikemudiankan dia dah tidak jadi makrifah, dia jadi nakirah dalam hal ni. Dia biasa dengan syibhi jumlah lah. Dia dengan syibhi jumlah. Sama juga dengan bima kanu yagribun tu kan, sebab dia bi. Dimakan yakzibun. Satu itu syibhi jumlah. Tapi dekat sini dia dah lengkap sebab ada dalam tu ada fi'liyah tu jumlah kanu, bima kanu yakzibun. Dengan apa yang adalah mereka berdusta. Jadi kan macam ni lah, maknanya kalau kita dah faham dia punya kedudukan ayat tu, nak ambil pekala. Okey, macam ni. Jadi semua ni ayat yang dia letakkan dia punya fi'liyah dia tu dekat belakang. Macam itulah dalam ayat ini keseluruhannya. Dan bagi mereka, ada ni ayat yang berlapis-lapis, maknanya dia embedkan di situ. Tak nampak? Cik Wan yang buat macam tu. Okey, sekarang ni yang kita boleh dapat, boleh tak kita terjemah dah? Kita macam boleh. kita kenal tu kita boleh terjemah kan? Okey. Sekarang ni untuk kan teacher, kita kadang-kadang tak ingat macam sama ada kalau selalu tu ma kita kata apa yang, tapi ada masa ma tu bukan. Jadi macam jadi tak lancar lah terjemahan tu. Kita kena pause, tengok balik. betul. Proses. Trust the process. Proses tu sangat banyak membantu kita nanti membezakan. Lagi satu, kita dibantu, kita juga boleh bergantunglah untuk permulaan ni pada warna. Kalau ma, macam contoh perkataan yang macam isim yang mabni ni kan, dia kadang-kadang dia share juga. Dia ada kalau warna hijau, ini dia harf. Bila dia warna hijau dan di bawah dia tu macam ni ma, dia tulis nafiyah. Jadi Tidaklah. for now. Sampailah nanti bila kita dah few times, kita dah buat terjemahan, kita dah terjemahkan ni, insya-Allah kita akan boleh nampak aspek tu. Biasa kalau lepas harfu jar, mesti ma ni mesti adalah ma. Jadi apa yang jadi macam itulah. Kalau Skrin teacher dekat skrin terang color, tapi dekat buku ni tak berapa sangat. Ya. Betul. okey, insya-Allah cetakan kedua nanti kita bagi light sikit lagi hijau tu. Ya Allah lepas raya. Cetakan kedua lepas raya, insya-Allah kita cuba perbaikkan lah. Tapi ada juga ada setengah pelajar ni, ada juga yang maksudnya dia terus kata saya beli kanta, saya guna kanta. Saya terus nampak. Tak ada, bukanlah saya kata ni tak, tapi insya-Allah macam itulah. Bagi kita feedback tu, tapi ada orang dia tak feedback, dia buat solution dia sendiri. Dia kata pakai kanta betul nampak hijau. Maksudnya saya macam
oi, kena buat sesuatu lah kalau sampai orang kena gantar tu kan. Then kita kena buat. Ya, so kena realize yang kita ni semua dah kurang muda kan. Masuk kelas umur dah banyak. Tu yang jadi mata pun dah apa. Betul. Tanya anak-anak ni semua kata okey je. Nampak? Betul, betul. Dia pun nampak, kami tak nampak. Kami nampak serupa je colour. Nak hijau dengan hitam tu tak berapa nak dapat beza. Baik, nanti Hijau memang langsung tak nampak pun. tapi bagusnya nanti bila nak berlatih tu kita akan graduate lah. Maknanya kalau kita step up lah dengan mushaf yang tak ada langsung warna ni, semua hitam. Dia belajar. Nanti kita buat contoh buat Al-Baqarah ni tadi kan. Kita dah buat, kita pergilah ke sini pula. Kita Tak terlepas. Ha? Buat yang ni memang merangkak dan menyuluh. Kalau merangkak tu kita dapat masuk syurga pun alhamdulillah. Macam itulah saya ni punya cara nak motivate. Kalau ikutkan dulu pun tak sanggup rasa. Susahnya. Tapi kita ingatlah balik semula. Dulu pun masa kita belajar yang lain, macam mana kita punya effort. Semuanya bertatih, semuanya macam mana pun ada step. So this is the first step, insya-Allah. Semoga Allah permudahkan usaha kita. Kita buatlah macam ni. Kita buat balik semula. Kita boleh semak di saat dekat dalam mushaf latihan. Kok mana pun buat Quran ni pahala kan? Insya-Allah. Lagi bulan-bulan puasa ni digandakan. Ustazah, apa teacher? Kita yang buku yang kita dah beli ni ada sampai Al-Baqarah pun tak habis sampai ayat 141. Juz 1. Memang Yang seterusnya tu macam mana kita nak dapat? dapat yang ni dulu nanti kita cerita. Habiskan juz 1 dulu. Dapat satu. Buat yang ni dulu. Ya, betul. Sebab ada yang dah lepas, dah buat, saya dah bagi dah. Dah boleh je nak bagi yang kedua. Tapi insya-Allah kita akan bukukan. Sebab kita sedang projek kita, nama ni Al-Bayan ni, kita sedang dalam projek membangunkan mushaf, 20 juzuk mushaf yang ada macam ni lah. Yang tengok saya kadang-kadang saya tunjuk juga kan. Maknanya semua sekali dengan nahu dan saraf. Dengan panduan nahu saraf dekat bawah ni. Jadi kita sedang dalam usaha membangunkan. Buat masa ni kita dah ada setengah lah yang dah siap. Maksudnya dah buat, dah color dan dah penggal dan dah terjemah. Tapi kita ada lagi berapa juzuk lagi. Formatting mungkin dah sampai 25 juzuk. Tapi bahagian yang menterjemah tu baru sampai 15 lah. Macam tu. Lagi setahun mungkin tahun depan. Kita punya jangkaan pun setahun depan. Jadi kita tak boleh nak bukukan terus dan nak beri saja macam tu. Tak boleh, ada banyak due process yang kena buat lah. Contohnya nak ada editnya, nak proofread, nak kena tashehkan lagi dengan mana kita manusia kan, kita buat tersilap tu. Ada banyak lagi proses. Tapi yang pentingnya sebenarnya kalau kita dah dapat faham, kita dapat kuasai, macam mahirkan sikit dengan terjemahan dan dengan fungsi-fungsi nahu ni yang kita dah pelajari tu, sebenarnya itu sebagai panduan je. Kita dah boleh dah nak terjemah muka surat yang lain. Walaupun kita tak kita belum habis lagi, kita tak dapat 30 juzuk tu pun, insya-Allah satu juzuk tu kalau kita betul-betul buat, kita dah ada kemahiran untuk menterjemah juzuk yang seterusnya. Sebab itu saya kata yang kita ni seeloknya kita buat dulu sikit-sikit. Kita buat satu ni, juzuk satu ni, dan give yourself at least a year. Bukan at least. Cubalah target dalam masa 1 tahun ni betul-betul kuasai satu juzuk Al-Baqarah. Mungkin dengan hafazan daripada satu juzuk ni, lepas tu dengan terjemahannya. Kalau dapat buat tu, insya-Allah sebenarnya yang lain tu dah tak susah. Tinggal sikit-sikit je benda-benda yang macam jarang kita jumpa dalam Quran. Jangan berebut-rebut lah macam saya buat ni. 1 ayat. Hari ni kita baru buat berapa ayat? 1, 2, 5 je kan? 6, 5 ayat. 5 ayat. Contoh macam itulah. Lepas tu,
Maksudnya jangan berebut-rebut. Maksudnya take your time. It's okay. Jangan menambah hujah pada diri sendiri. Kita pun dah tahu kita punya kemampuan sekarang ni macam ni. Jadi kita dengan sibuk kita tu. Jadi doa yang selalu saya bacakan tu kan, maksudnya pagi tu memang sebenarnya doa yang Nabi ajarkan kita tu sangat bermanfaat lah. Bagi saya sangat befitting, sesuai sangat bila kita ni menuntut ilmu ni. Mana dia? Nota pagi. Okay, doa ni mungkin ramai yang dah hafal. Belajar lama dah hafal tak? 20 hari dah baca ayat doa ni. Allahumma, bukan yang masa hari tu saya tadabbur kan, tapi doa yang saya baca Allahumma anfa'na bima Allah. Ni boleh cuba terjemah ni. Doa pula boleh juga. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Doa ni ada 3 part. Alimna ma yanfa'una alimna ma wazidna ilma. Jadi bahagian pertama pada doa ni kita buat apa? Kita terjemahkan. Kita penggal dulu. Allahumma satu. Anfa'na. Satu memang maksud dia wahai Allah. Ya Allah. Wahai Allah. Allahumma. Tadi syadah tertinggal syadah. Allahumma. Ini satu. Ini satu expression yang maksudnya merangkumkan kemuliaan, kehebatan Allah. Semua sekali. Maknanya bila sebut Allahumma ni lebih tinggi lagi daripada ya Rabbana ataupun Rabbi. Ini besar lagi lah. Maknanya kita punya mengagungkan tu. Allahumma infa'na. Ada 2. Infaq. Nah, tu mereka. Jadi bima. Ada 2 juga. Betul. Bima alam. Betul, 2 juga kalimah. Bagus Cik Wan dah nampak tu. Wa alimna ma yanfa'una. Wa Zid satu ilma. Okey. Boleh nampak? Jadi kalau Allahumma tadi kita kata apa? Ya Wahai Allah. Ya Allah. Ini fi'il amar. Fi'il amar. Manfaatkanlah oleh engkau akan kami. kita punya Kami. manfaatkanlah oleh engkau. Oleh engkau. Allah. Atas kami. Akan kami. Akan kami. Oleh engkau. Tambah akan kami. Ini macam ihdina lah. Tapi ni infak. Dengan apa yang alam tak fi'il madi FDE adalah engkau dia telah mengajar oleh engkau akan kami wa dan alim. Ni sama juga. alim. Ajarkanlah engkau oleh engkau kami akan kami apa yang dan fa'u fi'il mudhari' FR
Ya, Ya. Oh, ia ia bermanfaat bagi kami. memanfaatkan. Ia bermanfaat. Manfaat, Ia ia bermanfaat bermanfaat akan kami ataupun ia memberi manfaat akan kami. Okay, saya akan kami. ia akan memberi kami manfaat. Ia Ia memberi memberi Akan. ia memberi manfaat manfaat akan kami akan kami wa Dan dan zid. tambah. Tadi zada madinya, zid ni fi'il tambahkanlah tambahkanlah oleh kau engkau akan kami akan kami. Tambah akan kami. ilmu ilmu Fathah juga. Jadi lagi satu. Akan sesuatu ilmu. Suatu ilmu. Akan suatu ilmu. Suatu pengetahuan. Suatu pengetahuan pun boleh. Maknanya banyak ni pengetahuan bila di dalam isim nakirah macam ni. Macam-macam jenis. Boleh jadi macam sesuatu yang tak tahu. Okey. Jadi yang pertama, bahagian yang pertama ni kalau kita perhatikan, dia tentang diri kita. Sebenarnya sikap kita. Kita minta Allah jadikan kita ni manusia yang betulkan sikap kita dalam menuntut ilmu. Maknanya, ya Allah, jadikanlah kami dapat mengambil manfaat dengan apa yang Engkau telah ajarkan kami. Ini fi'il madhi. Maknanya yang dulu-dulu tu pun Allah juga yang izinkan. Allah juga yang beri kita ni pengetahuan. Yang dulu diberi kita pendengaran, penglihatan ni semua. Jadi Allah juga. Jadi kita minta kepada Allah, jadikan kita ni, sikap kita ni, melihat sesuatu yang dah lepas tu sebagai suatu blessing juga. Mana bersyukur. Jadi kita minta Allah, jadikan kita ni dapat ambil manfaat. Bukannya kita macam menyesal tapi tak ada buat apa-apa. Tapi kita dapat ambil manfaat lah. Macam mana kita nak ambil yang dulu kita belajar tu? Macam mana kita nak gunakan? Dulu katalah kita lara. Pada kita lara kan? Kadang-kadang memang lara. Maknanya kita belajar ilmu engineering ke, kita belajar ilmu English ke, kita belajar apa-apa sebelum ni yang kita tak belajar pun Quran. Tapi kita minta Allah, sikap kita tu, ya Allah tolong aku. Macam mana aku nak manfaatkan dulu-dulu apa yang aku pernah belajar. Kepakaran kita, kepandaian kita untuk dapat manfaat yang terbaik. Yang macam mana yang paling bermanfaat untuk diri kita. Jadi kita minta, manfaatkanlah oleh Engkau akan kami dengan apa yang telah mengajarkan oleh Engkau akan kami. Apa yang Allah dah ajar dulu tu, ajarkan kita ni macam mana nak ambil terbaik daripada situ. Sekarang ni pula kita minta yang kedua, kita minta kepada Allah, ni tadi yang pertama ni membentuk sikap kita. Ini tentang sikap. Yang ini masa kita. Allah yang paling tahu tentang keadaan kita. Ini sekarang. Ajarkanlah oleh Engkau akan kami, akan apa yang memberi manfaat. Kita pun tak tahu. Sekarang ni umur kita macam ni. Umur tuan macam ni. Umur anak-anak ni macam ni. Umur orang ni tak sama. Urusan mereka semua tak sama. Yang menolong kita dalam membentuk, dalam urusan kita ni semua Allah. Jadi kita minta Allah, jadikan kita punya urusan hari ini yang paling bermanfaat. Kalau kita mati, maknanya manfaat tu ialah kalau kita mati hari ini, benda ni dapat, apa yang kita buat ni dapat menolong kita di akhirat nanti. Katakanlah ilmu yang kita nak pelajari itu, yang mana yang paling berkesan? Sikit tapi efektif. Sikit tapi hasil dia banyak. Ilmu Quran lah kan? Takkanlah waktu ni kita nak belajar lagi resepi buat kuih raya. Macam tak sesuai lah tak? Kalau dah kita ni pun tak tahu, entah apa esok dah meninggal. Entah apa habis Ramadan ni kita dah tak jumpa Ramadan tahun depan. Jadi apa yang paling bermanfaat sekarang? Ajarlah tentang ilmu-ilmu yang dapat ataupun perkara-perkara yang dapat memberi manfaat selepas kita meninggalkan dunia ini. Itu. Dan Allah yang paling tahu tentang urusan kita. Allah yang paling tahu tentang keadaan kita. Ada yang sakit. Jadi apa yang paling bermanfaat untuk orang kalau dia tengah sakit, maksudnya tengah menghadapi penyakit kanser ke apa-apalah. Apa yang paling bermanfaat untuk dia? Waktu sebelum dia mati tu. Jadi pelajaran apa? Apa ilmu yang bermanfaat sekali? Terus boleh guna kalau mati hari tu terus masuk syurga ataupun terus mendapat ganjaran yang tidak putus-putus daripada Allah.
Tu kat sini lah nombor 2 ni, minta kepada Allah ajarkan kita benda yang paling bermanfaat. Yang sesuai. Lagi satu manfaat ni ada memberi maksud sesuai lah. Yang paling sesuai dengan kita. Itu yang dikatakan taufik ni. Ni kat sini minta taufik daripada Allah. Taufik ni bimbingan. Bimbingan yang setimpal. Betul, setimpal, sesuai. Yang kita ni sekarang ni umur kita macam ni, kita punya urusan macam ni, kerja kita begini, anak-anak kita macam ni, semualah Allah yang lebih tahu. Apa yang paling bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita. Jadi banyak perkara untuk masyarakat kita. Kita minta Allah ajar kita perkara tu. Dan yang ketiga, kita mintakan tambah, Allah tambah kita bukan daripada kekayaan. Kita minta Allah tambah kita ilmu pengetahuan. Ilmu yang bermanfaat. Lepas tu yang doa yang masa kita mukadimah tu, kita dah tadabbur doa tu. Doa Nabi juga, Nabi ajarkan kan. Jadi minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman Nafi'ah. Pertama kita minta ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat maknanya ilmu yang dia nak bawa kita ni ke akhirat. Logiknya akhirat. Tu manfaat paling besar lah. Ilmu tu tak menyebabkan kita menyesal. Kerana apa? Dia akan bentuk cara kita berfikir. Betul? Ayat sifat, frasa sifat. Ilman nafi'an. Exactly, betul. Bentuk cara berfikir. Maknanya kita ni, kalau kita ilmu yang bermanfaat tu akan shape kita punya way of thinking lah. Betulkan. Membetulkan. Kalau kita silap, betulkan. Kalau kita tak silap, redirectkan atau macam mana, shapekan semula. Kalau anak-anak ni, shape cara berfikir. Kalau kita ni dah, yelah, kita kan cara berfikir. Berfikir kita mesti banyak Bentuk cara berfikir. Membentuk cara berfikir. Bentuk lah. Membentuk. Tapi tengoklah, membetulkan pun ada. Macam kita dah kan? Bentuk. Ada yang kadang kena bentuk, kadang kena betul. Betul. Bentuk ataukah betulkan cara kita berfikir. Lagi, mesti fikir kita ni, logik kita dah kena akhirat. Tak boleh lah. Jadi ilmu yang bermanfaat tu akan, bila dia membentuk cara berfikir, dia akan, kesan dia ialah rezeki yang bermanfaat. Rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Rezeki yang halal. Semalam punya tadabbur al-insan. Betul? Cara yang berfikir tu tak boleh selfish. Dia ada membentuk insan yang takwa, amanah. Tu semua tu cara berfikir yang Quran ajar. Jadi kat situlah. Rezeki yang baik ni cara berfikir. Dia tak boleh orang yang tak amanah. Jadi rezeki yang baik tu untuk diri dia, untuk keluarga dia. Mesti dia datang dengan the way seseorang tu berfikir. Bila rezeki yang baik ni akan menumbuhkan ataupun bila dah makan, rezeki yang baik ni apa? Makanan, pakaian. Apa yang kita dapat guna. Yang kita guna ni semua yang bermanfaat kat dunia ni, dan perkara ni semua akan menyebabkan kita ni, makanan tu menumbuhkan darah daging yang baik, yang sehat, yang halal. Jadi bila kita berdoa, rezeki yang baik tu, maknanya jadi darah daging ni, bila kita buat doa, doa ni pula, dia kata apa? Mendapat amalan yang diterima. Amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima. Macam mana Allah nak terima kalau kita ni rezeki kita tak halal? Rezeki kita ni tu darah daging kita ni, kita buat perkara yang Allah tak suka contohnya. Kerana apa? Bila kita faham maksud amalan yang diterima ni, doa lah, doa yang diterima. Kerana doa ni ada dua jenis kan. Satu, doa apa? Doa masalah. Kita selalu minta. Ada juga Nabi ajar kita doa masalah. Bukan masalah problem, tapi dia datang daripada perkataan masalah. Maknanya kita minta, dia datang daripada perkataan salah. Soal. Kita minta, kita pergi tadah tangan macam tu. Ada lagi satu doa, doa ibadah.
Doa ibadah ialah perbuatan yang mana Allah wajibkan pada kita. Solat kita, puasa kita tu dikira juga sebagai doa. Kalau kita doa, maknanya kalau kita tak buat, macam mana kita nak diterima? Macam mana kita nak pergi melakukan ibadah ni, ibadah sunat ke, ibadah wajib ke, ni semua dikira sebagai doa. Tak payah angkat tangan ni pun. Ini kalau doa yang angkat tangan, maknanya kita verbal, kita minta, kita nak minta ni, ya Allah bagi aku kaya ke apa, itu doa masalah lah. Tapi doa masalah yang terbaik, of course, cara Nabi, macam Nabi minta ni. Dan dia akan jadi ibadah. Doa ibadah ni termasuklah macam kalau kita bersedekah, yang kita tak ya minta pun. Kita bersedekah ataupun untuk ibu bapa kita, kita baca Quran, ni contoh-contoh. Ini semua dikira sebagai perbuatan lah. Perbuatan. Ini doa, dikira sebagai doa. Macam mana doa yang kita buat ni, katakanlah hari ni bulan puasa kan, ni bulan puasa, malam ni kita kata kita nak sedekah lah atas nama ibu bapa kita. Kita tak payah doakan ibu bapa kita pun dia orang automatik dapat. Tu maknanya doa anak yang soleh tu, maknanya doa ibadah. Dia melakukan satu kebajikan. Hari ni anak-anak ni baca Quran. Ibu bapa tu akan dapat juga pahala perbuatan anak-anak. Tu Nabi cakap dalam hadis tu. Kalau kita, maknanya kalau kita nak doa, boleh juga. Rabbana itu doa masalah. Tapi bila kita perbuatan tu, kita perbuatan, kita sedekah, mak bapak kita dapat. Automatik dapat. Tak perlu lafaz Ustaz. Tak perlu lafaz. Tak perlu niat pun dapat. Itu memang janji Nabi. Itu yang dikatakan doa ibadah. Dan kita pun dapat juga. Tak, saya ingatkan katakanlah kita ni nak bersedekah bagi pihak arwah kan. Jadi saya kalau anak dikatakan kalau bila katalah sebagai ibu saya pun nak sedekah bagi pihak ibu saya, arwah ibu saya. So saya ingatkan saya kena lafaz. Tak ada. Perlu. Tak ada. Yang kalau untuk anak-anak, untuk anak-anak pun gitu juga. Maksudnya kita buat tu niat, lafaz dia tak perlu, lafaz niat tu tak perlu. Niat tu terlintas je dah memang dia lah. Dah niat lah. Dah niat lah. Apa yang kita buat tu ibu bapa kita dapat. Betul. Apa yang kita buat ibu bapa kita dapat. Bayangkan kita sedekah tu kita macam tak fikir, tapi kita tahu kita buat ni kerana Allah. Automatik ibu bapa kita dapat, dengan syarat ibu bapa kita Islam dan orang yang beriman. Tak payah nak lafazkan niat tu. Dia tak perlu macam kalau kita nak buat, bukan tak boleh, boleh silakan. Tapi maknanya special ni, anak dengan ibu, anak dengan ibu bapa, dia buat sebab doa ni ada dua. Satu doa masalah yang dia minta, kata dia minta Rabbana Rabbana doa yang Rabbana atina fid dunya hasanah, ataupun dia buat doa yang selalu tu, Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu dia kira doa masalah lah. Kita minta ya Allah ringankanlah siksa kuburnya, Allahumma firlahum warhamhum. Tu doa masalah. Tu boleh dapat pahala juga dan dapat apa yang amalan tu diterima. Kalau rezeki dia tu tadi rezeki yang baik. Tetapi dan ibadah yang dia lakukan ni doa ibadah pula, apa sahaja kebaikan yang anak-anak lakukan, ibu bapa akan dapat. Lebih-lebih lagi kalau ibu tu ada 3 pula perkara yang Nabi kata terputus kan semua amalan anak Adam apabila matinya dia tu, ni mafhumnya, kecuali 3 perkara. Maknanya lepas mati pun boleh dapat. Maknanya kita nak pahala macam itulah. Maknanya satu, ilmu bermanfaat yang diajarkan kepada orang. Betul, selagi orang tu pakai kan, dia akan dapat pahala dan tidak putus-putus. Kemudian kedua, sedekah. Sedekah yang dia keluarkan. Jadi mengalir. Sedekah untuk apa tu? Sedekah yang tidak putus-putus mesti mengenai Quran. Sebab ada hadis lain pula cerita pasal Quran ni. Maknanya apa-apa yang mengenai Quran. Kita tu orang suka sekolah tahfiz ke apa kan. Sekolah pendidikan. Mendirikan tempat. Ada selagi orang pakai kita punya sedekah tu. Maknanya meja ke tempat kita sediakan. Selagi ada orang gunakan untuk tujuan-tujuan yang baik, kita akan dapat pahala walaupun kita dah mati. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh. Jadi doa yang soleh tu, doa anak yang soleh termasuklah dua-dua doa ni. Doa yang dia minta ataupun doa ibadah. Doa yang dia buat. Apa perkara-perkara yang dia buat. Kebaikan-kebaikan yang anak-anak buat. So, jadi buat baik pada anak. Anak pun kena buat baik kepada ibu bapa. Ya, didikan tu. Automatik.
automatik macam kira dapat je saham. Itulah kata anak-anak tu saham kita. Harta kita. Jadi kita akan menerima hasilnya walaupun kita dah tak ada. Adik kena ajar anak-anak benda yang baik. Sebab itu bukan senang. Allah kata dalam surah 29 ayat 45 mesti utamakan Quran dalam kehidupan ni kerana dan surah 20 ayat 132 perlukan kepada satu kesabaran yang bukan main-main. Jadi Allah perintahkan ni. Cuba terjemah ayat ni. Kita penggal. Kami belum sampai lagi sini kot. Okey. Ni wa'mur. Wa dan mur. Mur. Perintahkanlah engkau ahla akan ahli keluarga. bagi Akan keluarga. akan keluarga ahli lah. Ahli tu kalau kita bos, kita ada kuasa atas anak buah kita pun kita kena jugalah. B kalau perintahkan kepada Solat. wa dan sabir. Sabar. Bersabar ni kalau kita faham, kita nampak sabar je lah. Tapi sebenarnya bila ada penambahan wastabir, bersabarlah oleh engkau dengan satu kesabaran yang sangat kuat. Dan bersabarlah oleh engkau ala atasnya. Atas apa ni? Nya ni merujuk kepada solat. Sebab perempuan. Perempuan sama perempuan dengan solat. Bersabar. Asah mampin tak? Lah. Perempuan lah. Solat tu tamar butah. Tanda untuk solat. Perempuan. Atasnya la tidak FR K. Kami salah. Tadi masalah. Kami bertanya, meminta. Kami meminta akan engkau rizqan. Akan rezeki. Suatu rezeki pun. Mana tidak. Kita akan suatu rezeki. Nahnu. Ini ayat. Kami Narzuku. Kami merezekikan. Tak ada telah. Kami telah tak telah merezekikan. kami telah rezekikan. Kami merezekikan. Akan wa Dan al-aqibatu. Akibat kita akibat dan kesudahan baik itu bagi takwa. At-taqwa, orang yang bertakwa. Macam itulah. Jadi dah boleh pun kan? Ada. Tak tahu. Boleh ramai-ramai. Ramai-ramai dulu nanti buat sesuatu. Jadi ayat ni Allah kata dan perintahkanlah oleh engkau akan keluarga bagi engkau kepada solat dan bersabarlah engkau ke atasnya dengan kesabaran yang kuat, kesabaran yang padu, kesabaran yang jitu. Tidak kami meminta akan engkau akan rezeki. Kami memberi rezeki. Kami memberi rezeki akan engkau dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi buat tu kerana takwa kepada Allah. Inilah selalunya cabaran manusia. Dia tak boleh nak kerana rezeki inilah yang selalunya jadi orang kurang sabar nak ajar anak ataupun nak mendidik, walaupun guru, walaupun mak bapak, walaupun siapa. Sebab apa? Alah leceh lah. Kalau kita ni mak ini dulu, saya pun pernah bekerja, saya tahu. Alah, nak pergi kerja dah. Padahal waktu itulah anak tu sangat-sangat perlukan kita kan. Kadang-kadang kita serah pada orang lain. Tapi Allah memberi jaminan kat sini. Kami ni nak bagi tu sebab nak bagi rezeki kepada kamu. Kami yang beri rezeki kepada kamu. Semua. Kami tidak minta kamu rezeki. Kamu takut sangat rezeki tu kenapa? Sampai abaikan perintah untuk mendidik keluarga, masyarakat untuk solat. Kita punya ahli siapa? Kalau seorang bapa, tentulah ada isteri, ada anak-anak. Kalau ada 2-3 isteri,
isteri-isteri dan anak-anak isteri-isteri. Jadi kalau pemimpin, ketua kampung, ni semua termasuklah. Kalau dia bos pula, ada anak buah lagi. Nak kena sabar. Nak ajak orang kepada solat. Jadi inilah bila solat tu nampak meletakkan Allah pada meletakkan Allah sebagai prioriti. Mesti dengan Quran. Tak boleh dengan cakap-cakap kosong aja. Mesti Quran. Mesti dulukan Quran. Dulukan Quran maknanya faham. Yang paling penting Allah dah ajar kita yang senang Fatihah. Tapi Fatihah pun tak faham lagi. Jadi kena ada usaha berterusan untuk kita memandaikan masyarakat kita ni dengan membekalkan. Kita kena buat tu. Kalau orang lain tak buat, kita buat. Padahal ni sedangkan ni adalah fardu ain. Itu yang maksud saya tu. Jadi selepas daripada bengkel ni, hari ni memandangkan ni memang hari terakhir. Jadi saya mengajaklah semua boleh kontak Nesrin ataupun saya sendiri untuk teruskan. Satu, kita boleh teruskan dengan semakan terjemahan. Pada minggu hadapan, sepatutnya kita ni 20 sesi. Kalau ikut 20 sesi, kita ada hari Isnin dan hari Selasa. Jadi saya masih membukalah kalau sesiapa, kita punya session yang ni sekarang dah habis, tapi jika sesiapa nak manfaatkan 2 hari yang ekstra tu, bagi tahu saya. Jadi saya akan ada dekat sini dan juga saya akan bolehlah kita buat, siapa nak buat semakan terjemahan ke atau nak atur slot untuk buat semakan individu. Boleh juga ya. Baik. Kalau selepas tu katakan selepas habis dah ni kelas, lepas tu kita ada buat sendiri dan ada benda yang tak faham, boleh contact teacher. Boleh, silakan. Boleh. Kalau nak buat macam sesi ulangan ataupun nak tambah lagi ataupun nak buat bengkel lain ke, boleh request insyaAllah. Bolehlah buat request. Macam contoh mungkin ada yang nak buat, rasa nak ulang tapi tak naklah seorang-seorang kan. Jadi kita bolehlah kumpulkan, kita buat dalam satu masa, mungkin kita buat bengkel 3 hari ke 2 hari hujung minggu, kita boleh buatlah. Especially kalau dah go through, jadi kita pergi menjurus saja kepada perkara tu. Mana kita boleh buat bengkel 2 hari je, tak adalah sampai 4 hari. Macam ni 20 session kan, 4 hari kan sebelum ni bengkel. Tapi sekarang ni bolehlah, maknanya boleh request dalam grup tu. Sila, boleh je berinteraksi dalam grup WhatsApp tu. Apa tu yang rakaman tu akan ada sampai bila-bila ya. Jadi kita boleh rujuk lagi lah. Itu tak tahulah. InsyaAllah selagi YouTube tu tak ada orang report ke, tak ada tiba-tiba komplain ke. Ada kat YouTube tu insyaAllah ada je lah. Kita open. That one is to follow. Terima kasih banyak teacher. Tengok dekat dalam group description tu. Ada? Tak ada? Ada. Ada yang bertanya macam mana nak akses kelas-kelas yang terawal, boleh tengok dalam group description. Lepas tu ada kat situ link YouTube playlist kelas malam, ada kelas pagi, kat situlah. Boleh. Nanti bookmark lah playlist tu. Baiklah. Jadi saya dengan ini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan jazakumullahu khairan kepada semua yang menginfak secara rahsia, secara terang-terangan dan juga menginfakkan tenaga, yang mendoakan kepada kami, mendoakan untuk kami lah, dan juga semua pelajar ya. Terima kasih banyak-banyak, jazakumullahu khairan. Allah sajalah yang dapat membalasnya. Dan bagaimanapun kami sentiasalah memerlukan sokongan dan dukungan daripada sahabat-sahabat semua. Dari pihak saya, kami di Akademi Al-Bayan, iaitu Encik Salziman, Cik Zulkafli, Cik Nisrin, Puan Adina, dan saya sendiri, dan juga admin Al-Bayan ni sepanjang bulan Ramadan ni, kami memohon ampun dan maaf andai ada kesilapan, ada salah silap daripada pihak kami kepada pelajar-pelajar semua. Dan juga kami juga memohon kemaafan atas segala kekurangan dan kelemahan dari pihak kami. Semoga Allah menerima usaha-usaha kami ini sebagai pahala amal soleh, dan kita akan dipertemukan Allah dalam keadaan suasana yang lebih baik, dalam keadaan kita mengharapkan wajah Allah semata-mata. Baiklah.
Jadi dengan itu saya akhiri session kita pada hari ini. Wabihadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Allahumma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika min arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khairan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Teacher. Tak, dah banyak dah keluar. Terima kasih teacher and the group and admin.